Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar aw kama qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi membaca kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karangan Imam Nawawi rahimahullah yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Bab tentang adab pengajar dan pelajar. Dan kita dah habis bab adab orang yang mengajar dan sampai kepada bab pelajar pula, di mana Imam Nawawi sebutkan majoritinya sama dengan apa yang menjadi adab bagi guru. Dan dalam rangka kita tiap-tiap hari kita belajar lah, kita kata hakikatnya kan kita nak tuntut ilmu. Okay, dan dalam rangka tersebut kita akan ada banyak cabaran. Dan Imam Nawawi sebutkan adab-adab ni semuanya atas dasar untuk menambah dan menarik keberkatan. Dan perkara yang kita semakin hilang dalam segala urusan hidup kita adalah keberkatan. Kerana apa? Kerana perkara-perkara besar kita jaga. Solat kita jaga, puasa kita jaga. Tapi bila bab yang halu-halu kecil-kecil ni, yang mana langgar-langgar, mana bantai-bantai, kita tak peduli apa orang rasa, kita tak prihatin lagi terhadap apa yang halus-halus yang dinamakan sebagai adab. Dan dia susah sebab makin lama orang persoalkan kenapa adab-adab ni kena jaga. Kenapa tak boleh letak Quran atas lantai? Quran kan kertas je, print apa semua, yang penting baca kan. Jadi dia rasa macam itu hal remeh dan seumpamanya, jadi dia diabaikan. Okey, isu menuntut ilmu datang dahulu atau menepati masa, bagi salam tak bagi salam, orang kenal ke tak kenal. Jadi semakin urusan-urusan ini diremehkan, kita tak perasan keberkatan mula dicabut. Dan kita mula rasa macam, kenapa tak rasa tenang bila datang majlis ilmu ni? Kenapa tak rasa macam makin dekat dengan Tuhan? Kenapa rasa macam asyik sakit hati dengan orang? Dan satu demi satu rasa tak selesa dan tak kena, dan kita patah balik yang kita persoalkan, ni sebab ustaz ni tak best. Ataupun ni sebabkan ni ceramah ni sebabkan dia ni bukan ahli dan bidang ke. Jadi kita akan salahkan semua benda kecuali diri kita. Okay, kerana kita menganggap agama ni ada bahagian-bahagian yang penting je. Bahagian yang remeh ni macam tak payahlah ambil kisah, macam leceh lah, dia halu-halu sangat benda. Tak. Malah isu adab lah yang akan menjadi pelengkap, dan ia akan mendorong dan membantu kita juga untuk menyempurnakan, istiqamahkan apa yang menjadi tonggak-tonggak asas. Dia macam kita cerita bab wajib. Contoh dalam bab solat, kita ada rukun dengan perkara-perkara wajib, syarat, dan ada perkara-perkara yang bersifat sunat. Tapi yang akan menjadikan markah kita lengkap 100% apabila dilakukan semua yang wajib dengan yang sunat. Okey, walaupun ia dinamakan sunat, tapi bukan bermaksud untuk diabaikan dan ditinggalkan. Alah, kan sunat je. Orang cakap. Okey. Ayat tu, ya Allah. Pernah sampai kat satu RNR ni tengah beratur kan, ambil wuduk kan. So ada budak depan kita ambil wuduk cepat-cepat lah. Dia ambil wuduk cepat-cepat, lepas tu dia tinggalkan telinga. Okey, dia tinggalkan benda-benda yang memang cakap basuh, tanya, kenapa telinga tak basuh? Kan sunat je. Kita kalau berdebat pula kat situ, orang budak-budak ni buang masa pula. Nak cek gaduh pula kan. Cuma kita jadi muhasabah kat diri kita balik kan. Oh, kalau sunat je, itu jadi jadikan alasan ke?
Namun kalau kita tahu, maknanya kalau kita persoalan kepada diri kita, hatta dia sunatkan, walaupun dia sunat sekalipun, berani ke kita kata kita dah cukup semua benda sampai yang sunat tu tak apa tinggal? Kalau tak sempat cerita lain. Ini isu ni kita ada banyak masa dan maknanya kita nakkan dalam banyak urusan, kita maknanya Allah bagi kita markah yang penuh, sempurna. Tapi tiba-tiba dalam perkara-perkara macam ni, yang sunat-sunat tak apalah. Kan masa hidup kan sunat je, basuh tangan kan sunat je, kumur-kumur kan sunat je, sela-sela jari kan sunat je. Okay, aku ada banyak kerja lagi ni nak cepat. Padahal duduk kat sini tunggu solat tu main phone dulu kan. Jadi sebab tu kita juga dalam urusan adab, hatta dalam urusan adab menuntut ilmu, kita ambil kira seremeh-remeh urusan. Tak ada tujuan lain kecuali kerana nak dapatkan keberkatan, nak terima rahmat daripada Allah atas usaha kita. Dan barangkali dengan adab-adab itulah kita doakan agar Allah jadikan kita dapat tangkap, faham apa yang kita nak belajar, apa yang ustaz tu cakap, apa yang dipesan, apa yang disampaikan oleh ulama-ulama dalam kitabnya. Disebabkan, sebab dia apa? Kerana kita berusaha meraihkan dan menjaga adab-adab. Okey, sambil kita dengarlah perbincangan-perbincangan, maknanya ustaz cakap ada adab-adab ni memang adab kebiasaan orang Arab, tapi bukanlah praktis kita pula kan. Okey, ataupun kebiasaan lama-lama, style duduk dia semua atas lantai. Kita sekarang dah duduk atas kursi. Jadi kita akan nampak benda-benda tu disebutkan sebentar lagi. Jadi sekarang ni masuklah bab adab ad-dukhul ilal majlisil ilm. Cara nak masuk majlis ilmu. Okey. Dan of course sebab style dulu tak ada kursi, tak ada apa, semua atas lantai, kadang-kadang pintu pun tak ada, masuk je. Jadi majlis dia pun boleh jadi macam apa ni, share kat depan, lepas tu ramai dalam bentuk bulatan ke ataupun berkumpul di hadapan syekh. Okey, di hadapan guru. Dan sekarang kadang-kadang kelas ada yang lonjong, ada yang panjang, ada yang ke belakang, ada yang duduk, ada yang atas lantai, ada yang kat tingkat lain sambil tengok ni. Jadi hampir mustahil lah kita nak katakan, oh yang atas jangan duduk tinggi-tinggi, tak beradab, semua duduk bawah. Dah ramai sangat, kena ada tingkat atas, tak apa, tak ada masalah kalau dalam keadaan macam tu. Okey, yang penting kat sini Imam Nawawi sebut, so kita relatekan dengan apa yang berlaku sekeliling kita. Wa yadkhulu ala syekhi kamil al-khisal. Bila dia bertemu dengan gurunya, okey, dalam keadaan cukup lengkap apa saja adab-adab persediaan yang dia datang. Okey, mutanadzifan, dalam keadaan bersih, kama dzakarnahu fil muallimi, sebagaimana kita dah sebut untuk guru juga. Mutatahhiran, dalam keadaan bersuci. Musta'milan as-siwak, kalau boleh gosok gigi dulu, jangan sampai-sampai baru lepas makan laksa, lepas makan rojak lah apa, gigi kacang melekat lagi, tengah mengaji tu keluar. Okey, bau pun macam-macam, tak bersihkan gigi. Okey, sekarang ni dah ada siap apa ni, water flush lagi, macam pakai air kan kat gigi. Okey, so bergantung pada jenis gigi orang pula. Musta'milan as-siwak farighal qalbi minal umuri syaghilati, kosongkan hati daripada perkara-perkara lain. Okey, nak datang majlis ilmu apa semua, isu PRN tak keluar. isu gaduh anak bini ke keluar, tinggalkan semua kat luar, masuk farighal qalbi an umuri syaghilati, maknanya kosongkan hati daripada perkara-perkara yang menyibukkan fikiran. Okey, hutang tak bayar lagi, tuntut hutang kat orang ke, tak keluar. Masuk-masuk, ya aku nak belajar, aku ada masa sekejap ni antara maghrib dengan isyak ni je lah, aku ada sempat nak tuntut ilmu, nak tambah ilmu aku. Okey, letak semua benda lain kat luar dulu. Okey, keluar nanti ingat balik, ya Allah aku tak settle lagi masalah ni. Wa alla yadkhula bighairi isti'zanin. Okey, kalau dalam keadaan ia kelas yang tertutup, bukan open, minta izin. Okey, dia kadang-kadang ada kelas-kelas yang memang guru tu dia dah khaskan, ini untuk orang-orang yang daftar, ini orang-orang yang kenal. Ini kita setakat dengar cerita, aku dengar cerita ada ustaz tu buat kelas ni, dengar cerita kita pun datang main macam tu saja, tak minta izin. Tiba-tiba cikgu pandang, lah siapa tu main masuk tiba-tiba. Kenapa ada setengah-setengah guru ni dia strict bab-bab macam ni? Kerana boleh jadi dia tengah memerhatikan perkembangan
Jadi dia tahu seorang-seorang yang datang ni, okey dia ni tara macam ni, tara macam ni. Tiba-tiba ada yang dia tak kenal masuk, dia jadi confused. Macam mana aku nak layan ni? Okey, jadi ada sebahagian guru dia perlukan kepada keadaan ada interaksi dengan orang yang kenal. Dia tahu siapa yang datang, siapa yang tak datang. Dia tahu perangai orang macam mana. Jadi itu memudahkan dia untuk variasikan cara penyampaian. Tiba-tiba ada yang tak kenal main masuk saja. Sebab tu kalau dalam keadaan ianya tertutup, khas mesti minta izin. Mesti minta izin. Okay, contoh macam kami kat UIA, semua kelas biasanya berdaftar kan, kena register subjek. Tapi kadang-kadang ada keadaan-keadaan pelajar dia nak mustamik kita panggil. Maknanya dia tak ada daftar pun kelas tu, tapi saya nak belajar subjek ni. Okey. So dia contohnya daripada Department Quran Sunnah, tapi dia nak masuk kelas subjek bahasa Arab, Department Bahasa Arab. Lepas tu dia minta izin dulu dengan lecturer tu. Dia beritahu lecturer tu, ataupun dia datang first class ke apa ke, masuk habis kelas tu beritahu, saya nampak kelas ni ada kursi kosong dan saya sebenarnya daripada department lain, saya nak minta izin untuk datang hadir, nak dengar saja, tak daftar, tak ambil exam, tak apa semua, semata-mata nak belajar. Okey, ada lecturer suka. Okey, dah ada lecturer yang mungkin dia tak selesa, dia cakap saya minta maaf tak, kelas ni saya nak pastikan yang daftar saja dulu. Okey, takut nanti tak muat ke, takut tak cukup ke. Okey, dah seumpamanya, dan kita pun tak adalah nak putus rasa sebab kita dah minta izin. Dia cakap tak ada masalah. Okey, takkanlah semata-mata kelas ni ustaz ni sombong, kelas tertutup, ilmu ni untuk semua orang. Cik, dia pula yang lebih-lebih. Sekarang ni siapa cikgu? Okey, kalau dia cakap tak, that's it. Kita tak perlu nak terasa. Okey, majlis ilmu banyak. Majlis ilmu banyak, yang online, yang offline, yang kat sini, yang jauh, dekat, yang macam-macam cara lagi. Okey, dah kebetulan yang itu tu gurunya meletakkan peraturan tertentu, that's it. Okey, sebagaimana Khidir menetapkan peraturan kepada Nabi Musa, bagi tahu apa? Maknanya kau jangan tanya apa-apa soalan. Dia letakkan syarat dan Nabi Musa setuju. Okey, Nabi Musa setuju. Adakah ada masalah untuk guru letakkan syarat? Adakah itu satu benda yang menunjukkan disombongkan ilmu dia? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kalau dia letakkan persyaratan, isu ni kita nak setuju ataupun tak. Setuju, alhamdulillah ikut kelas. Tak setuju, cari kelas lain. Okey? Sebab tu minta izin. Idza kana syekhu fi makani yuhtaju fihi ila isti'zan. Okey, kalau guru tersebut mengajar pada tempat yang perlu kepada minta izin. Wa an, seterusnya, adab seterusnya, wa an yusallima 'alal hadirina idza dakhala, bila dia masuk, baru sampai dalam keadaan majlis belum bermula. Okey, sebaiknya dalam keadaan majlis belum bermula, kelas belum start, masuk boleh bagi salam kat semua orang. Kalau cikgu tengah bercakap, dah start kelas apa semua, ni seorang masuk bagi salam, Waalaikumsalam, masuk lagi bagi salam, Waalaikumsalam lagi, kacau kelas. Okey, kalau kelas dah berjalan, boleh diam saja masuk. Okey, atau bagi salam dekat orang yang terdekat sahaja, tak ada sampai cikgu dengar je orang terdekat yang jawab salam, mewakili yang lain. Okey, kalau tak payah. Kalau tak perlu bagi salam dalam keadaan kelas dah bermula. Okey, kan penting bagi salam apa semua kerana hikmahnya supaya kelas tak terganggu. Okey, dan di awal majlis hakikatnya syekh atau guru dah bagi salam dah. Dah bagi salam dan semua dah menjawab salam. Tapi kalau dalam keadaan tak mula lagi atau tengah berehat dan seumpamanya, ada yang baru sampai, bagi salam untuk semua dan dia boleh datang kepada guru dan bagi salam secara khusus untuk guru. Okey, dan dia bagi salam kemudiannya wa yakhussahu. Okey. Wa an yusallima alaihi wa alaihim idzan sarafa, macam tu juga bila balik. Okey, bila balik. Kalau jenis guru yang cepat hilang dulu tu tak apalah. Okey, ada yang suka tunggu, ada yang nak buah-buah dulu, jadi macam-macam style. Okey, jadi kalau kita nak gerak dulu, anak murid nak gerak dulu, bagi salam kat guru, bagi salam kat semua orang lain dan berangkat pergi. Okey, sebagaimana disebutkan dalam hadis, kama jaa fil hadithi falaisatil ula ahaqqa minat thaniyati. Bukanlah bagi salam yang masa masuk tadi tu lebih utama berbanding salam masa pergi. Maksudnya apa? Dua-dua penting. Okey, maknanya dua-dua ada kelebihan, dua-dua diberi ganjaran. Masa pergi, masa sampai pun bagi salam, masa balik pun bagi salam. Saya balik dulu ya semua, Assalamualaikum, dah. Okey,
Tapi kalau tak kisahlah orang dengar ke tak dengar ke, yang penting kita cubalah bagi tahu kan. Kadang dah borak-borak, sibuk makan ke apa semua kan. Sebut bagi sana saya pergi dulu, tak ada orang dengar. Pergi je lah, tak apa nak buat macam mana. Okey. Seterusnya, wala yatakhatta riqaban nasi. Okey. Kalau tak tahulah kat sini kalau ada yang pernah pengalaman pergi ikut majlis ilmu yang padat sangat. Okey, ramai. Okey, tak kisahlah syekh mana-mana ke, ustaz mana-mana ke, ramai orang kat masjid contohnya duduk atas lantai. Okey, dan kita nak, kalau boleh kita nak dekat. Okey, kita nak tengok muka, nak nampak, nak apa ni, nak catat ke, nak duduk, nak cari tempat yang depan-depan, kadang ada meja ke apa kan. Jadi pasal nak cepat ke depan tu, dah orang duduk rapat-rapat, kita pun langkah. Okey, walaupun duk pegang bahu kan, lembut dah kan, pegang bahu, faham lah kot kan. Okay. Tapi masalahnya apa? Dia jadi membebankan. Okey, sebab nak bila dah ke depan, belum tentu lagi ada kosong. Kalau jenis rapat macam ni lah. Ini bukan cerita pasal solat Jumaat ke apa. Kalau solat Jumaat, langkahlah belakang tu je, depan tu banyak kosong. Sebab orang awal-awal penuhkan belakang, bukan penuh ke depan. Okey, tapi ni majlis ilmu kadang-kadang, okey, betul boleh jadi majlis ilmu pun macam tu juga. Tapi kalau jenis padat sangat ni, yang betul-betul orang semangat ramai, penuh kat depan. Jadi kalau dia cuba langkah juga, maka dia akan mengganggu ramai orang. Okey. Sebab tu mana sebut, jangan sampai melangkah bahu-bahu orang lain. Okey, kalau dah tahu memang jelas tak ada ruang, nampak dah padat sangat. Bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Duduk kat mana makna ruang yang ada tu. Makna kalau dah padat sangat tak ada ruang, so kat situlah. Mana sampai kat ruang yang ada tu, kat situ dia duduk. Melainkan ada kecuali. Ingat ni semua adab. Ni semua adab. Makna tak adalah kalau langgar tu sampai berdosa ke, sampai masuk neraka ke, tak adalah sampai macam tu. Okey. Tapi kalau ada sampai mengganggu orang lain, adalah dosa ni. Dengan syarat ayya'dhana lahu syaikhu fi taqaddumi. Kalau syekh sendiri minta ada ke depan. Okey. Oh, sebab dia ni favorite student ke, ataupun dia ni nak kena jadi qari', kena jadi tukang baca, kena ada tugasan untuk dia khas. So syekh minta dia depan. Au ya'lama min halihim ithara dhalika. Ataupun semua orang, ataupun dia tahu, dia yang baru sampai ni tahu orang lain nak dia ke depan. Okey, dia tahu semua orang nak dia ke depan. Okey, sama ada sebabkan tugas-tugas tertentu ke apa, jadi orang memang dia tahu orang nak dia ke depan, so dia langkahlah dalam keadaan macam tu. Okey, maknanya orang tak akan marah. Okey, orang tak akan sakit hati dengan dia. Tapi kalau dalam keadaan tak ada ruang, wala yuqimu ahadan fi min mawdi'ihi, jangan pergi halau orang lain pula. Kau bangun, aku lagi tua, kau junior, kau aku tak pernah nampak muka kau selama ni. Tiba-tiba dia suruh kau bangkit, kau duduk belah sana tu lagi bagus rasa. So jangan, wala yuqimu ahadan min mawdi'ihi, jangan halau orang dari tempat dia. Fa in atharahu ghairuhu, ni pula kalau kes yang kat depan tu baik dengan dia, suka kat dia, dia sanggup pergi, lam yakbal, jangan terima. Maknanya dia dah duduk situ, dia dah dapat hak dia. Walaupun orang tu nak bangkit sebab nak hormat kita ke, baik dengan kita ke apa semacam, jangan terima. Ni cerita seorang je. Kalau semua orang tahu kita ada keperluan untuk depan, tu cerita lain. Iktidaan bin Umar radhiyallahu anhuma. Okey, mengikut contoh yang pernah disebut oleh Ibn Umar sebelum ni, illa, kecuali ayyakuna fi taqaddumihi maslahatun lil hadirin. Okey, melainkan bila dia ke depan ada faedahnya untuk semua orang. Okey, sebabkan dia boleh baca ke, ataupun ada faedah sebab apa? Sebab kalau dia kat belakang boleh jadi apa ni, ada dia tinggi kan, jenis tinggi sangat, duduk belakang tu orang tepi semua terganggu. Kalau duduk depan sikit tu tak adalah orang terkacau sangat, ke terbalik, tinggi kat depan pun terkacau juga orang lain. Bergantung jugalah. So kalau ada maslahat, boleh jadi bergantung pada situasi. Atau kecuali dia yang seterusnya, cikgu suruh depan. Aw amarahu syaikhu bidzalika. Seterusnya, wala yajlisu wasatil halqati illa lidaruratin. Jangan duduk tengah-tengah halaqah. Kalau kebetulan majlis tu dibuat dalam bentuk bulat, lepas tu tiba-tiba dia duduk seorang-seorang kat tengah-tengah. Oh, pelik. Okey, pelik dia ni.
Kenapa tiba-tiba duduk kat tengah-tengah ni? Melainkan kalau terdesak, ada sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Contoh, tak ada tempat kosong dan seumpamanya. Tapi kita tak praktikal lah benda-benda tu kalau kita dah pakai kursi kan. Dan seumpama kursi pun dah susun macam ni. So tak timbul lah isu nak langkah ke, isu nak duduk tengah ke, kosong pun banyak lagi kan. Okey. Dan ini menarik ataupun perlu diambil perhatian. Wala yajlisu baina sahibaini illa bi idnihima. Ada orang-orang ni datang ada member dah. Daripada rumah lagi, daripada tempat makan ke mana, memang datang berdua dah. Tak pakat duduk sebelah-sebelah. Kita pergi sentuh bahu orang kanan, pergi sentuh bahu orang kiri tu. Aku nak duduk tengah-tengah, korang boleh? Jangan pisahkan antara dua orang yang tengah duduk bersama. Okey, nak semata-mata nak duduk tengah-tengah dia orang. Boleh jadi dia orang ni berkongsi satu kitab. Lepas tu kita pun alang-alang aku nak kongsi jugalah, duduk tengah-tengah. Ataupun ni mengada-ngada sikit ke, ni nakal sikit ke, tak boleh pisahkan dia orang, melainkan dia orang izinkan. Illa biidnihima. Fa in fasaha lahu, dan kalau dia orang buka ruang, okey, buka ruang, fasaha kat sini maknanya dia buka ruang, qa'ada, okey, dia duduk sebab dah bagi can kan, kawan bagi can. Tapi bila dia duduk, dhamma nafsahu, maknanya dia duduk tu dia rapatkan kaki dia ke macam mana supaya tak menyakiti kawan berdua tu. Ni bukan datang-datang dia pergi duduk pun dia kangkang pula kat situ kan. Kawan sebelah dia macam tantang orang solat ni lah. Okey, tang solat ni dia tahu saf sempit. Masa tayar akhir tu dia nak juga jatuhkan badan dia ke belakang tu kan. Kawan kat sini dah sakit kaki, kat sana dah tahu sempit tu, duduk tara biasa je lah, tak payahlah jatuhkan pungung atas lantai lagi dah. Okey, sebabkan apa? Sebabkan ada maslahat untuk keperluan kat situ supaya tak menyakiti orang kiri dan kanan. Sebab dalam solat berjemaah kita kena fikir buat orang lain. Nabi sebut linu bi aidikum, lembutkan tangan kalian masa tengah solat tu. Ini masa tengah solat tu dah tangan dia paling keras sekali. Masa salam lembut je, relax je kan. Tengah solat tu masa kita nak sujud tengah terasa apa tajam sangat siku dia ni. Dia keraskan tangan dia. Nabi cakap lembutkan tangan. Makna apa? Makna bila nak berjemaah, makna kita tak sakiti orang sebelah kita semata-mata kita nak pastikan kedudukan kita dan keadaan kita, solat kita sempurna. Tak semestinya. Masa itulah ada keringanan. Okey? Makna kalau dah rapat sangat, dah kawan sebelah ni besar, kita besar, dia pun besar, lepas tu kita pun nak angkat besarkan pula juga. Tak rapat je lah nak buat macam mana kalau tak ni. Okey, supaya sampai tak mengganggu orang. Sama je juga bila duduk. Dan macam tu juga dalam majlis ilmu, dalam keadaan ramai sangat. Okey, orang dah bagi peluang duduk, dia dah bagi ruang, duduklah takat mana boleh duduk. Okey, tak perlu nak bersila juga, nak buat macam tasyahud akhir juga masa tengah dalam majlis ilmu tu. Okey, dah jadi beban kepada orang lain. Orang tak selesa, kita pun tak selesa sebenarnya. Okey. Fa in fasaha lahu qa'ada wa dhamma nafsahu. Settle. Seterusnya, penuntut ilmu yang datang bersama dengan rakan perlu beradab juga bersama dengan sahabat-sahabat yang menuntut ilmu. Okey, itu pun Imam Nawawi berikan perhatian. Wa yanbaghi aidan an yata'addaba ma'a rufqatihi wa hadiri majlis syekh. Dia dah ambil dah poin tadi, highlight tadi tu dah berkait dah. Yang ni dia tambah lagi, dia kena beradab juga dengan orang-orang yang hadir, kawan-kawan yang hadir. Okey, bukan dengan guru sahaja, dengan kawan-kawan sebelah-sebelah ni pun kena beradab. Fa inna dzalika ta'addubu ma'a syekh. Kerana itu hakikatnya juga adab dengan guru. Sebab bila kita beradab dengan kawan-kawan, ia akan memudahkan urusan guru nak menyampaikan. Jadi guru pun tak sakit hati kalau ada anak murid dia ni tengah stres sebab kawan ni menyusahkan dia dan seumpamanya. Wasiyanatu li majlisihi. Sebab kita beradab dengan kawan-kawan tu dah makna ia sedang memelihara kemuliaan majlis ilmu tersebut. Okey, wa yaq'uda baina yaday syekh ka'datal muta'allimin. Dan bila dia duduklah gaya penuntut ilmu. Saya pun tak tahu apa benda gaya duduk penuntut ilmu ni. Sampai dia ada beza dengan la ka'datal muallimin. Makna apa? Makna pada konteks tertentu, okey, ada keadaan-keadaan yang mana student dia duduk dengan cara yang adab yang sesuai untuk pelajar, dan guru ada cara duduk yang sesuai dengan sebagai seorang guru. Okey, menunjukkan haibah dan image dia sebagai guru.
Okey, memang ada. Memang kalau yang betul-betul tok guru ke apa ke, kita tak boleh nak elak. Memang dia akan nak pastikan supaya apa yang dia sampai dihormati. Apa yang dia ujarkan, yang dia bagi tahu, yang dia ingatkan, semua orang beri perhatian. Jadi dia duduk tempat yang agak tinggi sedikit. Okey, kerusi dia berbeza sedikit supaya semua orang hormat apa yang dia akan sampaikan. Bukan semata-mata kerana dia guru saja semata-mata. Okey, kerana supaya orang hormat. Jadi perlu kepada suasana tu untuk orang dapat memberikan penghormatan terbaik. Okey. Tapi kalau setakat level-level yang tak ada muka macam ni kan, saya duduklah macam mana pun orang tak peduli pun. Okey. So yang tak kenal tapi guru level-level tak guru, so itu keadaan. Makna ada duduk student, ada cara duduk cikgu. Okey. Kalau ni dah tutup apa semua, saya mengangkang kat bawah ni pun tak ada orang nampak. Okey. Wala yarfa'u sautahu raf'an balighan, dan bila nak bual-bual sama-sama tu dalam majlis ke apa semua, janganlah kuat suara. Okey, ni dapat 4 lawak. Depan cikgu tengah mengajar, dia pula buat lawak lagi. Lepas tu gelak pula, macam nak ajak cikgu gelak sekali. Okey, jangan meninggikan suara dengan suara yang terlampau kuat tanpa ada keperluan. Wala yadhaq, dan jangan tiba-tiba ketawa tak ada sebab. Ni kalau Syekh buat lawak ketawa lah kan. Kesianlah pula Syekh pula. Dia dah penat buat lawak, tak ada orang gelak. Okey, saya dah biasa dah, tak apa. Okey, so kalau dah guru-guru kita ni kadang-kadang dia orang nak buat lawak. Okey, dia tahu apa student-student ni boring, penat, mengantuk atau ada apa-apa halangan ke apa semua, dia pun buat lawak. Dia pun tak perasan lawak dia tak apa menjadi. Kita gelakkan je lah. Kita bukan gelakkan Syekh, gelakkan lawak tu. Okey, maknanya nak bagi dia semangat untuk mengajar, nak bagi dia semangat untuk mengajar, tak menjadi kesalahan pun. Okey, tapi biasanya maknanya dalam keadaan asalkan macam kita dah sebut dalam sebelum ni, Manawi dah highlight, jangan berlebihan lah, jangan berlebihan. Wala yukthiral kalama min ghairi hajatin, jangan bual-bual tanpa ada keperluan. Wala ya'batha biyadihi wala ghairiha, sama juga macam isu guru mengajar itu, dia cakap janganlah tangan dia sibuk benda-benda lain. Samalah juga student pun, samalah juga penuntut ilmu pun. Okay, tengah-tengah dengar, tengah-tengah fokus tu, tangan dia pergi kopek inilah, dekat ni ada baru lepas bengkak ke apa. Kan gatal kadang-kadang ada tangan orang ni, dia tak boleh. Ada bekas luka sikit, kopek. Masa tengah majlis ilmu lah dia nak buat benda tu. Yang masa dia nak drive ke apa semua tak ingat. Okey, so tu memang kerja setan. Wala ya'batha biyadihi wala ghairiha, jangan main-main dengan tangan, jangan main dengan apa-apa benda-benda lain. Sejadah ni cantik lah. Dalam hati kan. Yang lain semua benda menarik kecuali cikgu. Okay, itu masalah daripada besar bab-bab menuntut ilmu ni. Tak kisahlah yang dah lama menuntut ilmu ke yang baru ke apa ke, semua benda menarik kecuali apa yang cikgu tengah cakap. Okay, aircon tu, aku nak beli aircon macam tu jugalah. Tu inverter ke no inverter. Semua benda terlintas dalam kepala masa tu. Okey, itu baju siapa tu? Kenapa ada banyak-banyak baju kat situ? Semua nak sentuh lah. Kenapa kursi ni goyang-goyang bunyi-bunyi Kenapa kipas tu tak pusing? Kan panas ni. Semua benda nak dikomen, semua benda nak menarik perhatian. Orang lalu kat luar tu, dia naik kereta apa? Semua. Tapi bukan siapa yang mengajar. Bukan apa yang dia ajar. So itu memang kerja setan dalam majlis ilmu. Dia akan tarik kita. Okey, bab mengantuk tak payah cerita lah. Sorry saya cakap bab mengantuk tu tak kisah. Saya sendiri kalau kat situ pun saya akan mengantuk. Okey, mujurlah saya tak boleh dengar saya sendiri yang bagi jawab. Kalau saya boleh jadi orang kedua kat situ dan dengar, saya takut kalau saya sendiri tertidur dengan apa yang saya cakap. Okey. Wala yaltafitu yaminan wala shimalan min ghairi hajatin. Okey, ni pun sama dengan yang saya sebut tadi. Jangan duk paling kiri kanan tanpa ada keperluan. Okey, tanpa ada keperluan. Habis tu macam mana saya nak fokus ni? Belajar, latih diri untuk fokus. Tak ada cara lain. Memang betul-betul susah awal ke apa semua. Okey, apatah lagi yang memang baca je kerja macam ni kan. Susah nak fokus. Susah betul. Okey. So tak tahulah kat sini sebenarnya fokus ke tak, nanti kena buat review ke sikit apa semua. Dia yang ustaz yang botak tu tak best. Mana tahu saya macam tu kan. Okey. Bal yakunu mutawajjihan li syekh. Dia fokus ke depan, pandang syekh.
Okey, pandang guru. Musghiyan ila kalamihi. Fokus dengar. Okey, fokus dengar. Tak masuk, dengar je. Okey, tak masuk lagi. Ya Allah, bilalah bagilah aku petunjuk, bagi aku faham apa dia cakap ni. Mengantuk. Doa. Minta juga. Okey, semualah yang lain-lain. Saya punya tak apa. Fi ikhtiyar. Seterusnya, bab seterusnya. So, kita dah cerita tadi pasal isu adab dalam majlis ilmu, isu nak ke depan, nak langkah orang. Okey, isu sekarang ni dengan kawan-kawan dan orang-orang yang berada di sekeliling. Dan seterusnya, kadang-kadang kita ada nak jumpa cikgu, ada nak jumpa syekh secara peribadi, bukan dalam majlis ilmu. Okey, nak belajar sendiri. Kadang-kadang ada kes-kes boleh je. Okey, memang daripada dulu sampai sekarang ada penuntut-penuntut ilmu yang kadang-kadang jumpa sendiri, syekh, aku ada nak belajar benda ni, free tak? Okey, so kadang-kadang adalah kesempatan-kesempatan mesej sikit. Okey, dulu teringat masa saya nak antaranya nak baca kitab ni dengan Syekh Dr. Abdul Rahman Al-Usman. Sekarang ni dah lecturer dekat UAE Gombak juga. Umur dia muda daripada saya. Okey, tapi pasal saya tahu dia orang Syria, kahwin orang Malaysia. Lepas tu dah dia banyak kesana kemari tuntut ilmu, dia ambil sanad hadis dan macam-macam. So saya cuba baca depan dia. Saya pergi sendiri ke UIAPJ. Syekh, aku nak baca At-Tibyan dengan kau. Okey, datang. Kalau ni telefon, datang. Aku tengah free, datang. Okey, bacalah. Baca laju-laju pula tu, style baca apa semua. Walaupun tak sempat habis macam tu, tapi terasalah macam mana bila kita nak berusaha yang untuk dalam bentuk yang personal punya. Okey, dan itu juga saya nampak dia selalu tunjukkan contoh-contoh. Kalau dia dengar ada syekh datang ke, dia akan pergi secara personal. Kalau syekh tu tak buat majlis secara khusus, umum ke apa ke, dia akan pergi secara personal. Cakap, syekh, aku akan buat apa saja untuk kau, aku akan khidmat kau, aku nak dengar bacaan kitab sekian-sekian seumpamanya. Jadi ada orang ada semangat macam tu. Ada orang yang Allah bagi keberkatan di dalam usaha sedemikian rupa. Dan dalam bab ni ada adab memilih waktu yang sesuai. Okey, fi ikhtiyari afdali awqati syekh wa fi sabri 'alal ilmi. Okey, memilih waktu yang sesuai, berinteraksi dengan guru dan bersabar dalam usaha menuntut ilmu. Imam Nawawi sebut rahimahullah, wa mimma yata'akkadu al-i'tina'u bihi, antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian, alla yaqra 'ala syekh fi hali syughli qalbi syekh. Jangan nak minta belajar dengan syekh bila kita nampak jelas dia tengah serabut. Okey, fi hali syughli qalbi syekh. Okey, ada keluarga dia sakit, anak-anak dia tak sihat dan apa semua. Lepas tu kita desak dia juga datang. Okey, kan dah janji patut hari ni apa semua. Kereta dia rosak lah, apalah masalah ni dan masalah tu lah. Dia cakap jangan ganggu guru tersebut, minta nak belajar dan seumpama dalam keadaan kita tahu dia tengah serabut, dia tengah ada gangguan dengan urusan-urusan lain dan seumpamanya. Wa malalihi, kalau tadi tu sibuk, hatta kalau dia tengah jemu. Pelik juga ni Angela. Syekh takkanlah jemu, dia kan syekh, dia kan penuntut ilmu, dia manusia biasa. Faham tak? Jadi ada masa bosan, ada masa dia bosan, kita pun tak tahu nak cakap sebab apa. Okey, dan muka dia pun memang kalau datang jumpa tak semangat dia ni. Cakap sikit, jawab patah, tanya sepatah, jawab sepatah. Ni maknanya dia tak. So jangan paksa, jangan desak. Wastifazihi, kalau dia tengah geram, dia tengah annoyed. Wa ghammihi, dia tengah stres. Wa farahihi, dia tengah teruja. Dia tengah teruja, makna boleh jadi kita dapat tahu anak dia tengah dapat keputusan baik apa, dia tengah excited, tiba-tiba kita pula tarik dia pergi main. Biarlah dia dengan keluarga dia dulu ke, atau dia ambil kesempatan tu nak bersyukur dulu dan seumpamanya. Apatah lagi kat sini, waju'ihi wa atashi, dia tengah lapar, tengah haus. Oh, kita tak peduli lapar ke haus ke syekh, kau kena ajar. Kita orang tak peduli, sebab ni makcik-makcik ni datang daripada jauh. Ini dia tengok keadaan. Apatah lagi dia tak tahu macam mana Imam Nawawi boleh terfikir semua benda ni. Sama ada disebabkan dia sendiri lalu, okey,
Maknanya dia sini lalu dan budak-budak dia asyik duk pasal dia ke apa, ataupun dia perasan bila dia berinteraksi dengan guru-guru dia, dia nampak guru-guru dia ada keadaan macam ni, ada keadaan macam ni. Sampaikan isu mengantuk sekalipun, wa nu'asi, jangan kacau. Okey, kalau dah maknanya cikgu tu penat apa semua, jangan kacau. Wa qalaqihi, maknanya dia tengah kecewa. Okey, wa nahwi dzalika mimma yashukku alaihi, dan apa saja keadaan yang kita tahu dia akan rasa terbeban untuk meneruskan pengajaran, untuk meneruskan kelas dan seumpamanya. Okey, au yamna'uhu min kamali huduril qalbi wan nashat, ataupun keadaan-keadaan yang menyebabkan dia tak boleh fokus mengajar, dia tak dapat nak bersungguh. Okey, dalam keadaan sedemikian, maka jangan kita desak. Jangan kita desak. Babak macam tu pun dia isu dia macam tadi tu, guru kena ambil, maknanya jaga sebelum-sebelum ni, maknanya guru kena tahu macam mana perasaan anak murid. Macam tu jugalah murid kena tahu perasaan guru, kena boleh baca. Okey, hakikatnya kita ni Allah kurniakan kita ada kemampuan untuk firasat. Kita boleh baca air muka orang. Kita tahu orang ni suka ke tak suka dengan apa kita cakap, apa yang kita buat. Kita boleh macam terdetik. Okey, kalau aku cakap macam ni, orang selesa ke tak? Orang suka ke tak? Kalau aku teruskan juga, orang akan selesa ke tak? Dan kita tahu kalau ianya mengganggu, kita pilih untuk berhenti, mengelakkan sebarang apa-apa mudarat atau gangguan, maka itu baik untuk kita dan semua orang sekeliling kita. Okey, jadi tak kisahlah, hatta dalam majlis ilmu pun Imam Nawawi suruh kita ambil kira semua keadaan-keadaan ni. Okey, wa an yaghtanima awqata nasyati syekh, dan sebaliknya kalau syekh tengah semangat nak mengajar, rebut peluang tersebut. Rebut. Okey, ni kes-kes zaman-zaman ni, maknanya murid ni rapat dengan guru. Okey, bila-bila masa je boleh jumpa, kebetulan syekh tengah free, tak ada apa-apa. Syekh, jom kita mengulang sikit tasmid Quran ke apa ke. Jom. Dia semangat. Buat sejam, 2 jam, kita pun dapat manfaat. Okey, menuntut ilmu pun kena semangat jugalah. Yang ni bukan semangat apa ni, Syekh jom kita pergi makan. Yang tu semangat sebab Syekh belanja. Dan seumpamanya. Tapi ini untuk menuntut ilmu. Okey, dan okey, ini menarik. Wa min adabihi, antara adab pelajar juga, ayah tamila jafwata syekh, dia bersabar dengan kerasnya perangai syekh. Ada syekh-syekh ni Allah uji, diorang ada perangai-perangai sikit. Okey, kalau ajak dia apa semacam, dia tak nak datang sini. Cakap, kau nak aku datang, kau jemput aku. Cakap, boy, tapi kita tahu dia memang guru. Maknanya kita iktiraf dia memang ada ilmu, cuma dia keras sikit. Okey, nak dijemput, ataupun kalau datang majlis ke apa semua, jangan ada orang yang buat bising. Okey, kita tahu ada sebahagian guru-guru ni memang dia strict. Okey, so dia tak boleh ada yang bising lah, ada yang cakap tak boleh kalau sampai tu lalu daripada belakang lah. Okey, kalau masuk tu kena terus duduk, jangan kacau orang lain lah. Macam-macam peraturan. Ada sebahagian ni orang letak peraturan macam-macam. Sampaikan kalau ada gangguan sikit je, dia keluar terus. Dia cakap, menyusahkan betul perangai macam ni, macam budak-budak. Tak. Okay, kalau kita iktiraf, maknanya dia memang alim. Okay, dan kebetulan dia mempunyai perangai-perangai sedikit yang tak adalah sebenarnya susah untuk kita kawal. Malah dia baik untuk kita berdisiplin. Maka kita terima. Okey, dan jaga, maknanya bersabar dengan apa ni, dengan sikap dia, wasu'a khuluqihi, dan boleh jadi ada sebahagian guru yang akhlak dia problem sikit. Okey, tengah cakap-cakap macam tu, mula dia sebut pasal orang ni. Mas elok dah tadi bincang pasal fokus dia, kan? Tengah baca kitab ke apa, elok dah part tu kan. Cuma kat tengah-tengah tu dia terlintas sikit isu ni. Aku terdengar, aduh si fulan sikit cakap pasal aku. Ni aku nak jawab. Masa tu keluarlah perkataan-perkataan cakap. Masa tu ini part yang buruk akhlak tu. Sabar, kalau kita tahu dia cakap sekejap je, sekejap dia fokus balik ke, ataupun macam kita iya-iyakan saja dulu, sekejap dia fokus balik, okey. Sebab kita tahu yang basih banyak adalah ilmu. Cuma kadang-kadang dia buat perangai. Okey, masa tu yang itu kita kena sabar. Melainkan kalau memang keseluruhan majlis tersebut adalah mengumpat orang. Itu
memang untuk ditinggalkan lah. Untuk ditinggalkan. Ataupun datang je part-part yang kita tahu memang dia kat situ dia fokus ni, insya-Allah tak ada kaitan dengan benda-benda lain ke apa ke, seolah-olah macam kita pun nak kena kenal guru ni. Okey, dan kalau first time saja terus nampak, lepas tu terus nampak part yang kita tak suka saja, sabar dulu. Cuba datang lagi. Cuba tengok pula video ke apa ke. Kalau aku tengok video-video sini bagus je, okey sebenarnya ni. Mungkin masa aku datang tu timing tak kena dan seumpamanya. Sangka baik. Sangka baik. Okey, ini semua atas dasar ilmu, bukan sebabkan siapa orang dan siapa orang dan siapa orang. Sebab yang kita nak adalah ilmu. Okey, dan ilmu ni Allah campakkan kepada siapa-siapa yang Allah nak. Boleh jadi orang yang kita suka, boleh jadi orang yang kita tak suka. Sebab Allah tak jadikan semua ilmu ni sentiasa beriringan dengan akhlak dan peribadi dia. Sebab isu kadang-kadang isu akhlak ke sikap ni benda yang dia membesar dengan perkara tersebut. Dalam keadaan bila bab dia cari ilmu, Allah bagi keberkatan dia dapat tangkap dan faham. Masa dia ajar bagus sangat. Memang orang faham apa dia ajar. Cuma bila part ni dia dah buat hal yang ni, dia tengumpat orang ke, yang ni dia kasar sangat dengan orang ke apa semacam, dan apa-apa akhlak-akhlak yang lain lah. Okey, ada yang ni pula boleh jadi perangai dia suka pinjam duit ke anak murid ke apa semacam. Ni bab-bab akhlak yang mana yang kalau akhlak tersebut, sikap-sikap tersebut memberi mudarat, maka dia perlu ditegur. Maka amar ma'ruf nahi munkar perlu dilaksanakan dengan cara-cara yang berhikmah. Makna dapatkan tok guru lain pula ke tegur dan seumpamanya. Tapi kalau sikap-sikap itu tidaklah sampai terlalu memudaratkan, hanya menyebabkan ada yang terasa kesakit hati ke apa ke, yang tu sabar. Okey, yang tu sabar. Dia tak sampai ada yang harta ke, nyawa ke, atau luka ke apa ke. Sebab ni tak sampai pada tahap-tahap sedemikian. Maknanya dan ilmu dia diiktiraf, bersabar dengan perangai-perangai yang lain-lain sikit. Okey, dan perlukan kepada timbal balik lah. Maknanya cuba bincang ke, atau tanya pendapat ustaz-ustaz lain ke dan seumpamanya. Kalau dalam kes akhlak macam ni, boleh ke kita nak tolerate? Okey, yang ni boleh ke kita nak, sebab ilmu dia banyak. Apa semua ni kita orang tak tahan telinga kita orang bila dengar dia cakap-cakap macam ni ke apa ke. Lepas tu kalau yang lain semua sepakat kata okey, part-part yang penting dengar, okey, part-part yang problem-problem tu kita cuba dapatkan orang-orang yang dia hormat untuk nasihatkan dan seumpamanya, maka itu juga akan ada ganjarannya untuk kita kerana usaha amar ma'ruf nahi munkar, walaupun terhadap siapa sekalipun, walaupun terhadap guru-guru. Okey, yang penting kat sini yang mana yang boleh kita tolerate, kita boleh bertahan dengannya, maka bersabar atas dasar kerana kita nak dapatkan ilmu. Wa an la yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqada kamalihi. Dan janganlah itu menghalang dia untuk berterusan bersama belajar daripada guru tersebut, kerana ada part-part akhlak dia yang, dan tak boleh jadi kadang tak adalah yang teruk-teruk sangat, cuma entah jenis-jenis dulu-dulu ni kalau kat luar ke beludah ke sana sini ke, ataupun nampak dia kalau bercakap dengan orang kasar ke. Okay, tak adalah yang teruk-teruk sangat sampai perkara-perkara yang dilarang, diharamkan. Okay, dan wa yata'awwalu li af'alihi wa aqwalihi allati zahiruha al-fasadu ta'wilatin sahihatan, dan takwilkan ataupun bersangka baik, okey, pada perbuatan atau kata-kata yang nampak luar dia macam buruk, jahat dan salah, dan kita cakap boleh jadi dia terlupa, boleh jadi dia tengah stres, boleh jadi dia tengah pegang pandangan-pandangan yang lain sebabkan suasana dan keadaan yang tak sesuai untuk dia ambil pandangan yang lebih kuat dan seumpamanya, maka kita bersangka baik dalam keadaan ada ruang-ruang tersebut. Okey, ada ruang-ruang tersebut. Fama ya'jizu an dzalika illa qalilut taufiqi aw adimuhu. Dan siapa yang tak boleh bersabar langsung dengan guru-guru, tak boleh bersabar langsung, tak boleh nak jaga adab dan seumpamanya, tak ada sebab lain kecuali sikitnya taufik yang Allah bagi atau tak ada langsung. Hidayatul taufik adalah antara hidayah yang penting yang kita perlukan. Okey, sebagai ulama bahagikan, kita ada hidayatul irsyad, hidayatul taufik dengan hidayatul at-tathbit. Okey,
Semuanya terdapat daripada Fatihah dan banyak ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Hidayatul irsyad, semua yang maklumat yang kita dapat tentang kebenaran, apa yang Allah sebut, apa yang Nabi sebut, kita tahu solat itu wajib, itu hidayatul irsyad. Hidayatul taufik adalah hidayah yang Allah bagi menyebabkan kita melaksanakan perbuatan tersebut. Bila kita dapat solat, maknanya kita tahu Allah bagi kita taufik. Bila kita dapat hadir majlis ilmu, kita tahu Allah bagi kita taufik. Okey? Bila kita dapat puasa, kita dapat sedekah, kita lakukan kebaikan tersebut, ianya menjadi realiti, kita tahu kita dah terima taufik daripada Allah. Okey? Jadi maknanya apa? Kalau dalam majlis ilmu, bila kita dapat kefahaman, kita tahu kita terima taufik daripada Allah. Tapi kalau kita tak dapat, okey, dan kita tak dapat bersabar, kita tak dapat nak bertahan, okey, dengan ujian-ujian dalam usaha menuntut ilmu, maknanya kita tahu sama ada kita dapat sedikit sahaja taufik atau tak ada langsung daripada Allah. Maka kita perlu minta dan kita perlu latih dan usaha diri kita bersabar, beradab. Wa idza jafahu syekhu ibtada'a huwa bil i'tidari ila syekhi. Kalau syekh tiba-tiba marah kat dia, okey, walaupun dia pun bela, apa salah aku kena marah tiba-tiba ni, dan dia merendahkan diri dia untuk meminta maaf, okey, walaupun dia tak pasti apa sebab, tapi dia yang mulakan meminta maaf kepada guru. Dia sebagai pelajar penuntut ilmu, dia yang mula minta maaf. Aku tak buat salah apa, kenapa aku minta maaf? Tak, ini semata-mata untuk adab, semata-mata untuk merendah diri, semata-mata untuk majlis ilmu, bukan kerana cikgu tu. Okey, kerana untuk majlis ilmu. Dia yang minta maaf dahulu. Wa adhara anna dhanba lahu wal ataba alaih, dan dia zahirkan betul, ya, sorry, saya minta maaf Syekh. Okey, dan dia cakap aku yang silap dan aku yang patut dipersalahkan. Dan ini apa hikmah dia? Untuk cepat-cepat mematikan apa saja konflik dan supaya dapat diteruskan dengan sepatut majlis ilmu yang nak dijalankan. Okey, hal lepas tu yang penting majlis ilmu berjalan, dan masa tu Syekh tengah marah kat kita ke apa semacam, minta maaf apa semua, atas dasar rendah diri, atas dasar untuk mengutamakan kelebihan majlis ilmu tersebut. Fadzalika anfa'u lahu fil akhirati. Kalau melainkan kalau ia melibatkan hal-hal syariat, tuduhan yang salah, fitnah dan seumpamanya, itu cerita lain lah. Ini isu dia mungkin marah tu, kenapa kau duduk depan tiba-tiba ni, padahal orang lain yang tolak dia ke depan ke apa semua kan. Macam tu, cakap oh saya minta maaf apa semua, duduklah belakang balik. So hal-hal macam tu lah lebih kurang. Okey. Fadzalika anfa'u lahu fil akhirati wad dunya wa anqa liqalbi syaikhi lahu. Maka itu lebih bermanfaat untuknya di akhirat dan di dunia, dan lebih selamat untuk hati syekh tersebut, supaya dia tidak menyimpan rasa dendam dan marah dan seumpamanya, yang kita cepat-cepat matikan dengan menyiram air. Mana syekh tengah marah, lepas tu kita pula melawan balik, mana apa, kita tengah tambah minyak lah. So kita padamkan cepat, kita siram air, kita je mengaku salah, tak ada masalah. Okey, waqad qalu man lam yasbir ala dhulli ta'allumi baqiya umurahu fi amayatil jahalah. Dan sebahagian ulama menyebutkan, ingat kata-kata ni, siapa yang tak dapat bersabar dengan susah dan beratnya usaha menuntut ilmu, dia akan kekallah dalam umurnya dalam keadaan jahil, buta. Okey, buta dan jahil. Maknanya sebabkan apa? Sebab hakikatnya bila kita tuntut ilmu ni, kita memang tengah rendahkan diri kita. Sebab macam mana nak terima ilmu kalau kita duduk kat atas tempat tinggi? Sebab ilmu turun. Okey, macam hujan kan kita sebut sebelum ni. Okey. So itu yang patut kita lakukan, dan sabar itu kayu ukur utama. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya. Dan siapa yang sabar dengan semua keadaan-keadaan tersebut dengan menuntut ilmu, maka segala urusannya akan menjadi satu kemegahan di dunia dan di akhirat. Dia akan dapat banyak ganjaran. Wa minhu al-atharu al-masyhur an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, antara dokongan kepada idea ini, athar daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, zalaltu taliban fa'azastu matluban. Aku rendahkan diri aku ketika mencari ilmu, aku hinakan diri aku ketika mencari ilmu, lalu kemudiannya aku dimuliakan sebagai orang yang dicari.
untuk menuntut ilmu daripadaku. Okey, waqad ahsana man qala. Okey, betapa indahnya pesanan orang yang menyebutkan man lam yadhuq ta'mal madallati sa'atan. Siapa yang tidak pernah merasakan kehinaan, rasa hina walau sekejap dalam usaha menuntut ilmu, qata'az zamana bi asrihi madlulan, maka dia akan menempuh kehidupannya dengan penuh penyesalan dan penghinaan. Kerana dia tak nak rasa hina atau rasa rendah diri atau tak nak rasa susah dalam usaha dia menuntut ilmu. Jadi kita akan berhenti pada bahagian ini, memberi gambaran kepada kita bahawa usaha-usaha menuntut ilmu dalam keadaan sekarang ni pun dah makin senang kan. Maknanya ada kerusi, ada meja, aircon, apa semua dipermudahkan, dirakam, nak tengok balik pun boleh. Dulu mana tak ada rakam, terlepas lah. Tak ada dah tu, terlepas dah lah. Namun Allah uji pada bahagian-bahagian yang lain. Allah uji pula pada kemampuan kita untuk fokus walaupun dah diberi pelbagai kemudahan. Allah uji pula dengan banyak sangat tarikan dan distraction, mengganggu kita untuk fokus. Dan itu semua menuntut untuk kita merendahkan diri, ya Allah, supaya kita dapat usahakan, walaupun dalam keadaan pelbagai halangan, aku nak datang juga. Aku tak kisahlah orang cakap apa pun. Kenapalah belajar dengan orang tu, orang ni, apa semua. Yang penting aku dapat dengar apa pesanan-pesanan ulama-ulama. Aku dapat balik dan cuba praktiskan mana-mana hikmah-hikmah yang aku tahu boleh dipraktiskan dan seumpamanya. Dan semoga Allah kurniakan kekuatan kepada kita untuk mempraktiskan adab-adab ini dalam kehidupan dan menyampaikannya kepada orang-orang di sekeliling kita, untuk anak-anak kita, untuk generasi-generasi seterusnya. Dan Allah kurniakan hikmah dan kelebihan dan keberkatannya disebabkan ilmu yang kita sedang usaha untuk cari. Dengan jaminan janji Nabi SAW, di mana Allah akan mempermudahkan jalan ke syurga bagi para penuntut ilmu. Saya rasa cukup setakat tu dahulu. Ada apa nak tanya ke? Dari perspektif cikgu, katakan kita ada murid yang ada berjadual mengajar, tapi dia tak kali waktu yang kita mengajar, dia asyik cancel tu satu waktu. Adakah dari perspektif cikgu, kita boleh kata kita boleh tolak semua dia tidak banyak juga? Okey, jadi kes ni maknanya dah ada perjanjian masa tertentu untuk mengajar, tapi yang pelajar tu asyik tangguh ataupun kerana waktu tu tak sesuai, tapi kerana berterusan berulang kali, maka adakah guru berhak makna untuk mengatakan macam tu kita tak jadilah, tak perlulah. Selagi mana maknanya kita maknanya dua-dua pihak ada hak, dan guru pun ada hak untuk menghentikan. Contoh dalam keadaan dia tak jelas setiap kali cancel tu sebab apa. Dan ataupun kalau diberitahu sebab pun ia tak dapat, tak justified, maknanya tak jelas sebab ini diterima ataupun tak. Dan hakikatnya ia mengganggu. Sebab boleh jadi guru dah cuba bersiap dan nak buat persiapan, persediaan dan seumpamanya, lepas tu cakap tak jadi dan tak menjadi masalah asalkan dengan perbincangan. Disebabkan dah terlalu banyak kita cancel, mungkin tak sesuai keadaan ini, boleh usahakan untuk berjumpa dengan guru-guru yang lain dan seumpamanya, tapi saya tak dapat nak teruskan. Jadi kita sebut, sebab dalam kes macam ni, kalau terutamanya melibatkan bayaran dan seumpamanya, maka perlu ada ketersepakat bagi kedua-dua pihak dan dengan alasan yang jelas. Dan pelajar pun ada hak dia juga untuk menjelaskan kenapa dan seumpamanya. Tapi kalau nampak dia tak bagi hujah yang kukuh sebab apa semua, maka guru boleh ada hak lah, maknanya kalau macam tu kita tak teruskan lah. Dan keadaan yang sama juga kalau cikgu pula asyik hilang dan seumpamanya, macam kes yang dekat Sabah kan, jadi masuk ke mahkamah tu kan. Yang berapa tahun cikgu tak masuk kelas ke apa semua. Dan budak tu buat keputusan untuk ambil tindakan, dan itu sikit sebanyak maknanya kita tahu mereka berhak untuk ambil tindakan pada guru tersebut. Kerana diculas dengan tanggungjawab dia.
Okey, selama mana terbukti mengikut aturan undang-undang. Okey, Allahu alam. Lain? Ingat angkat tangan tadi macam nak ni rupanya dia. Itu je. Cukup lah kot lah. Okey, kalau rasa tak ada apa-apa lagi, kita berhenti kat situ. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya ustaz-ustaz lain semua yang lebih pakar lagi. Dan kita akan sambung insya-Allah 2 minggu lagi selepas ni bab yang seterusnya tentang kesungguhan dalam menuntut ilmu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.